alihi wa InsyaAllah. Terima kasih Nanti seterusnya para ibu ayah sekalian, malam ni kurang sikit, mungkin sebab baru start kot, no? Saya ingat cerita mungkin kita baru bermula, so tak ramai lagi yang masuk kot, no? Mungkin Mungkin betul lah. ada masalah juga dengan telefon saya sebab saya baru tukar phone kan. Jadi dia orang ada yang tak boleh log in, tak boleh masuk. Banyak banyak kali try. Dan ada a few yang dia orang kata dia orang keluar balik, offkan handphone, then onkan semula and then start log in balik semula. Betul. Hmm. Tapi ini dia semakin bertambah ni cepat, dia naik cepat. Once kita dah start, dia naik untuk 26 dah. Tadi 18 kan. Jadi mudah-mudahan dia naik lebih banyak insya-Allah lah. Okey, sebab sekarang ni isyak awal sekarang kan. Di Penang 8.15 dah isyak dah. Tak apalah. Jadi malam ni insya-Allah kita menyambung para ibu ayah sekalian. Assalamualaikum sekali lagi. Malam ni kita menyambung pengajian kitab Qasasul Anbiya ataupun kisah para nabi. Kita menggunakan pakai kitab ini iaitu karangan Imam Ibnu Katsir. Pada minggu ke pertama, sebelum ni, 2 minggu sebelum ni, kita telah membicarakan perihal kisah Nabi Nuh alaihi salam dan juga pengkisahan banjir. Seperti mana format selalunya, saya juga membawakan kitab ini di beberapa surau dekat kuliah maghrib di luar. Cuma mungkin pembawakan itu tidak sama lah dengan interaktif begini. Mungkin dalam setting yang begini kita boleh lebih sedikit kritikal berbanding yang secara umum di surau. Itu kita punya method dalam inilah. Baik, saya tak mau ambil masa lama, saya nak teruskan. Jadi pada malam ni kita nak menyambung kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Kita ikut daftar uh, Nabi itu berdasarkan apa? Kita akan ikut daftar para rasul itu berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab Qasasul Anbiya. Nanti para ibu ayah akan detect nanti, sekarang belum perasan lagi. uh, Susunan itu tak sama seperti mana susunan yang kita duk menyanyi lagu Raihan tu. Adam, Idris, Noh, Hud, Saleh. Untuk peringkat awal sama, tapi towards the end nanti kita akan dapat lihat dia macam berbeza sikit. Sebenarnya dia ada jawapan. Penyusunan Ibnu Katsir dia mengikut metod Ahlul Hadis. Berbeza dengan penyusunan yang mengikut Ahlus Sirah. Yang tu mungkin one day insya-Allah panjang umur, sihat tubuh badan, kita akan sampai nanti pada bab-bab kehadapan, mungkin zaman Nabi Musa nanti. Para ibu ayah akan perasan, ustaz, kalau ikut dalam lagu nasyid tu bukan Nabi ni dulu ke? Masa tu saya akan explain kenapa. Okey, yes. Tapi clue awalnya kerana Ibnu Katsir menyusun ikut manhaj Ahlul Hadis. Itu begitu. Nanti saya akan sampaikan bila sampai bab tersebut agar kita tak keliru. Baik. Tu buat peringkat permulaan ni masih sama, susunan lagu nasyid itu dengan susunan Ibnu Katsir dalam kitab ini masih sama. Adam, Idris, Noh, sekarang ni masuk Nabi Hud alaihissalam. Baik, saya nak mulakan. Nabi Hud alaihissalam, nama beliau ialah Hud bin Saleh bin Ifrashat bin Sam bin Nuh. So dia tidak jauh lah, dia cuma cicit Nabi Nuh. Dia ada berketurunan Sam. Sam bin Nuh, daripada anak Sam itu lahirlah Ifrashat. Ifrashat anak dia nama Syalih. Anak Syalih itu nama Nabi Hud alaihissalam. Jadi jelas para ibu ayah, pada minggu sebelum ni kita telah membicarakan iaitu Nabi Hud, anak Nabi Nuh yang bernama Sam ini melahirkan keturunan Semitik iaitu Arab dan juga Jus. So betul lah, sebab Nabi Hud alaihissalam merupakan Nabi berbangsa Arab. Okey, sebab itulah ada hadis Sahih Bukhari, Abu Zar Al-Ghifari pernah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa orang Rasul dalam kalangan Arab? Kamu Mursalin, berapa orang Rasul dalam kalangan bangsa Arab?" Maka Nabi mengatakan 4 orang. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Nabi Mu'ini, kata Nabi SAW. Itu 4 orang lah. Jelaslah para ibu ayah, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Rasulullah SAW. 4 orang saja Nabi bahasa Arab. Other than that, dia pelbagai bangsa. Sebab dalam Quran menyebutkan setiap kaum dan bangsa itu diutuskan apa, rasul untuk mereka. Cuma kita tak tahulah, memerlukan kepada kajian-kajian moden lah. Tak tahulah, kita buka kepada ruang perbincangan itulah. Rasul-rasul dalam agama lain. Jadi out of 25 yang kita wajib tahu itu, cuma 4 Arab. Dia bermaksud 21 lagi adalah non-Arab. Dan dia boleh pergi kepada bangsa-bangsa lain di atas dunia, tak mustahil. Kalau para ibu ayah membaca buku Dr. Daniel, Dr. Daniel buku The Quran Scientific, kemudian buku tentang petunjuk Quran Muhammad dan petunjuk, itu yang saya lupa tajuk dia, tapi ada saya dekat saya punya library.
buku Dr. Daniel, dia menceritakan tentang kitab-kitab terdahulu menceritakan tentang nama Rasulullah ni. Kemudian Dr. Daniel membawakan beberapa poin yang macam Nabi Zulkifli itu kemungkinan ialah orang yang sama dengan Gautama Buddha. Dan dia mendatangkan sirah lah, sirah Gautama Buddha dengan sirah Nabi Zulkifli, dia macam align. Tidaklah 100% tapi dia macam nak dekat-dekat. Sebab Zulkifli itu dikatakan nama beliau ialah Zu Al-Kifil, itu ialah gelaran. Dan disebutkan dalam sejarah Gautama Buddha itu kafili baksu. Dia kita akan sampailah nanti. Semua saya nak beritahu, yes, ada Nabi dalam bangsa lain. Tapi most of para rasul ialah dalam kalangan bangsa Bani Israel lah. Okay, jadi Arab cuma 4 orang. Jadi dalam Quran dia sebut Nabi-Nabi semua cakap Arab. Bukan Nabi cakap Arab. Cuma Quran itu bahasa Arab. Maka kita menyangka Nabi semua cakap Arab. Sedangkan penceritaan semula itu dalam bahasa Arab menyebabkan kita memikirkan, oh mungkin Rasul itu cakap Arab. No, bukan begitu. Dia cakap bahasa dia, maybe English ke, Chinese, kita tak tahu. Tapi bila Allah ceritakan balik dalam Quran menggunakan medium bahasa Arab, sehingga kita menyangka, oh barangkali Nabi itu bercakap Arab. Sedangkan tidak begitu. Okey, jelas. Baik. Maka okey, terus saya teruskan. Menurut dikatakan dalam ini bahawasanya Nabi Hud ialah orang yang pertama sekali bercakap bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Nah, manakala Wahab bin Munabbih ni tokoh tabi'in, tokoh ulama yang pakar dalam ilmu-ilmu klasik silam, bahkan pakar dalam ilmu Israiliyat. Tokoh ulama mengatakan bahawasanya ayah Nabi Hud ialah orang yang pertama yang bercakap dalam bahasa Arab, iaitu Syalih. Baik. Ada pula yang berkata bahawasanya yang bercakap pertama kali dalam bahasa Arab ialah Nabi Nuh dan Nabi Adam. Tetapi tak pasti, kata Ibn Katsir, wallahu alam. Tapi yang jelas Nabi Hud ialah yang paling awal bangsa Arab yang bercakap Arab. Namun yang bercakap Arab Fusha, cakap Arab yang standardized Arab, yang macam hari ni punya Arab, bukan hari ni, yang macam buku tekstual punya Arab, yang macam Arab yang Quran senang cakap, itu ialah Nabi Ismail alaihissalam yang pertama. Okey, kita akan sampai nanti. Cuma ni Arab klasik. Sebab Arab ini para ibu ayah terbahagi kepada 3 orang. Satu Arab Aribah, kemudian Arab Badiyah, kemudian Arab Musta'ribah. Baik. Arab Aribah ni original Arab. Aribah. Badiah lebih jauh. Kemudian Musta'ribah ialah Arab yang suku yang menjadi Arab. Macam Nabi Ismail. Saya akan sampai di situ. Saya akan sampai, jangan takut. Cuma nak beritahu, Nabi Ismail bercakap Arab, tapi dia bukan Arab pure. Dia adalah Bani Israel. Dia adalah anak Nabi Ibrahim yang berkahwin dengan perempuan Arab asal, Bani Jurhum. Jadi dia jadi Arab yang Musta'ribah. Macam mana? Macam menjadi Arab. Terjemahan Musta'ribah ni dia menjadi Arab. Tapi Aribah original, pure. Jadi Nabi Hud ialah Arab Aribah. Pure Arab. Jadi bangsa Arab yang hidup sebelum Ismail disebut dengan nama Arab Aribah. Betul. Yang terdiri daripada kabilah yang ramai seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Jurhum, kaum Syasim, kaum Judais, kaum Madian, kaum Amalik dan sebagainya. Okey. Adapun bangsa Arab Musta'ribah ialah generasi pertama anak Nabi Ismail. Okey, itu kita akan sampai nanti. Jadi dalam ni dibuat pembahagian lah. Kita kena jelas Arab awal dulu ni tak sama dengan Arab sekarang. Bangsa Arab juga, cuma Arab sekarang ni dia telah berasimilasi dengan bangsa lain. Baik. Okey. Sambung nah. Kemudian Nabi Hud ini diutuskan kepada kaum Ad. Baik. Kaum Ad adalah satu bangsa yang sangat kuat. Saya nak try share. Saya minggu ni saya try buat saya punya slideshow. So saya try lah. Okey tak? Okey. Dapat tak? Beribu ya. Okey, dapat tak? Sekejap. Okey. Nampak tak? Boleh tak? Okey ya? Clear, Eh, boleh. So, okey. Saya try. Sejujurnya saya tak pandai teknologi. Saya tak pandai. Walaupun saya ni barulah 33, tapi saya tak pandai teknologi sangat. Saya try my best lah untuk sebab ringkasan tentang kaum Ad. Sebentar lagi kita akan sambung dengan kitab ini. Kemudian saya ada sikit gambar nak tunjuk. Okey. Jadi, kaum Ad adalah suku yang mendiami kota yang disebut sebagai kota Iram. Sebab Quran sebut Iramazatil Imad.
Yang Quran sebutkan lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak pernah dibuat sebelumnya bangsa yang sekuat itu, sehebat itu, sebijak itu, seagung itu, sebesar itu. Kalau kita membuka rujukan-rujukan Israiliyat, ataupun Israeli riwayah, rujukan lama mengatakan itu bangsa jin. Ada yang mengatakan bangsa-bangsa orang giant. Tapi saya ingat kita tak pergi ke situ lah, sebab Nabi Hud alaihissalam merupakan manusia. Jadi dia adalah bangsa manusia tapi yang bertubuh besar. Bertubuh besar. Bertubuh besar. Baik. Okey. Ini saya punya ringkasan saja. Kita akan baca dia punya ni dia. Okey. Kaum Ad ialah keturunan daripada Nabi Hud alaihissalam. Maksud bukan keturunan Nabi Hud. Maksudnya Nabi Hud adalah keturunan daripada suku kaum Ad lah. Ad ini. Iram, kota depa itu juga sebenarnya nama nenek moyang mereka juga. Suatu orang lelaki bernama Iram. Okay. Kaum Ad merupakan keturunan Nabi Hud yang diutus oleh Allah. Kemudian mereka ni tinggal di tanah Arab. Okay. Sebagai kita tadi itulah. Daripada suku Arab. Okay. Yang di mana lokasi terletaknya kota Iram ini sampai sekarang menjadi perbahasan. Cuma orang jumpa di beberapa tempat lah di kota Arab, di tanah Arab itu kita akan sampai. Dikenali sebagai kaum yang sombong dan keangkuhan. Mereka ni satu kaum yang kuat. Ayat Quran yang selalu para ustaz tu ajak tu. Kalau nak lawan dengan hantu tu. Wa iz batastum jabbarin. Melawan sungguh-sungguh. Inilah sifat suku itu. Sehingga kan mereka ni menjadi satu bangsa yang ditakuti oleh bangsa lain. Dan mereka ini bila mereka berperang sungguh-sungguh. Kemudian sampai mereka menjadi terlalu angkuh bila Nabi Hud mendakwah mereka mengatakan satu ayat yang cukup biadab lah. Mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa lebih kuat daripada kami? Who is stronger than us? Bila mana Nabi Hud mendakwahkan mereka untuk menyembah Allah, sebab mereka ini adalah kaum yang pertama yang syirik selepas peristiwa banjir. Maksudnya berlaku 4 generasi tak syirik, semua beriman kepada Allah after banjir besar itu. Zaman kaum Ad inilah zaman pertama setelah Allah memberikan kepada mereka segala kehebatan teknologi. Para ibu ayah, kaum ini bukan mereka buat rumah atas bukit. Kita se-advance teknologi kita hari ini pun semampu kita adalah sekadar buat rumah atas bukit ataupun kita menebuk bukit untuk buat terowong jalan raya. Itu sahaja. Mereka itu menggubah bukit menjadikan rumah. Bayangkan bukit batu di tanah Arab itu, mereka ukir sampai membentuk rumah. Bukan buat rumah atas bukit, tapi bukit itu dijadikan rumah. Dahsyatlah. Kekuatan yang ada pada mereka, teknologi apa yang mereka gunakan dan bertahan sampai hari ini pun. Sebab tu mereka merasakan mereka sangat kuat dan angkuh. Kota mereka ini dikenali dalam kajian National Geography disebut sebagai the Atlantis of the Sand. Iram City, the Atlantis of the Sand. Digelar dengan gelaran itu. Atlantis di atas pasir, kerana kota itu tenggelam musnah habis, dan kehebatan kota itu sampai diiktiraf sebagai selevel Atlantis lah. Baik, tengok. Okay, ini ciri-ciri mereka berdasarkan Quran yang sempat saya kumpulkan. Sombong dan angkuh Allah sebut dalam surah Hud ayat 52. Itu kata-kata mereka. Kita akan sampai lagi. Ini saya tunjuk slide sikit saja. Kemudian mereka ini membina bangunan-bangunan yang tinggi. Iramazatil imad. Imad tu tiang. Tiang-tiang kota Iram. Zaman itu tiang mereka tu kekukuhan yang ada pada mereka. Imad itu tiang. Sebab tu as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Tiang. Jadi mereka ini, para ibu ayah bayangkan, ini ketamadunan awal manusia. Maksudnya just berapa generasi after Nabi Adam, mereka ni telah sampai, bermaksud ribuan tahun dulu. Mereka telah mampu membuat teknologi bangunan yang tinggi dengan tiang yang kukuh, memahat bukit dan gunung. Dahsyatlah. Sebab tu mereka jadi angkuh. Kemudian mereka memiliki kekuatan dan kekayaan lah. Sebab tu mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lagi kuat daripada kami? Bila mereka ini merasa kuat, mereka merasakan mereka ini tidak ada orang kuat daripada mereka. Baik, sambung. Dan suku Ad ini kaum yang jarang sakit. Dia jarang sakit. Demam pun tak biasa lah kot. Jadi sekarang itulah, bila mereka tidak pernah diuji oleh kesakitan, maka mereka melupakan Tuhan. Mungkin generasi awal tak lupa, generasi kedua pun tak pernah rasa sakit dan demam, generasi ketiga pun tak pernah rasa sakit, maka dia mula meninggalkan Tuhan. Itu sifat manusia. Baik, sebab tu bila Allah hadirkan kepada kita sakit, ujian dan sebagainya, itu adalah in order for Allah untuk menarik kita lebih dekat dengan Allah. Itu tujuan sakit, itu tujuan ujian.
Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alhamya humuhu illa kuffira bihi min sayyiati. Allah kata tidak menimpa seseorang manusia itu, Nabi kata tidak menimpa seseorang itu daripada kesakitan, duka cita, kesedihan, sehingga akan tertusuk duri yang halus pun, melainkan Allah sedang mengampunkan dosa mereka dan Allah sedang menarik mereka dekat dengan Allah. Itu tujuan Allah uji kita. Baik, lokasi tak pasti saya tulis kat sini. Misteri menjadi peribahasa sampai sekarang. Ada kata di Turki, ada kata di Oman, ada kata di Saudi. Cuma yang kuat sekarang ni sejumlah ahli teori mengatakan tempat arkeologi itu ditemui dekat Semenanjung Arab, ya, di berhampiran Oman ataupun Yaman di bahagian bawah Saudi. Sebab makam Nabi Hud terletak dekat Yaman, di Hadramaut. Tapi itu pun tak sure. Dalam Ibnu Katsir menyebutkan ada pendapat mengatakan di Yaman, ada pendapat mengatakan di Mekah. Tapi ada kaul yang mengatakan di Yaman. Kalau tuan-tuan ada anak-anak family ataupun anak-anak saudara yang berstudy dekat Yaman, dekat Tarim khususnya dekat dengan Habib Omar di Darul Mustafa, Saya, saya mereka ada saya ada pergi melawat di ha, bulan Januari di Yaman ke Hadramaut, di tempat Habib makam Omar. Nabi Hud. Ha, mereka memang Besar, panjang. mereka memang ada macam dalam siri lawatan memang ada package dia kan untuk pergi melawat makan Nabi Hud. Bahkan kalau kita study dekat Darul Mustafa tempat Habib Omar itu memang student Ya, kita akan melawat kat situ. ini. Okay. Cuma dia perbahasan lah. Cuma kebanyakan orang mempersetujui terletak dekat Yaman lah. Sebab wilayah kawasan Kota Iram tu merangkumi Oman dan Yaman. Okay, tak apa. Kita akan sambung lagi. Terdapat bukti arkeologi. Lagi saya akan tunjuk bukti-bukti arkeologi itu. Okay, kemudian, okay, ini teori kehancuran. Para ibu ayah jangan risau. Lagi saya akan sambung balik kitab ni. Ni sekadar saya cuba yang terbaik lah minggu ni untuk nak cuba sajikan yang ni. Saya tak tahu lah sampai expectation para ibu ayah ataupun tidak. Tapi saya try my best lah. Okay, tapi ini gambar ni AI punya generate lah. Nak menggambarkan angin yang kena. Para ibu tengok gambar ni, dia bukan sekadar power lah AI ni. Saya sebenarnya minggu lepas saya pergi kursus AI. Itu yang saya praktis minggu ni tu. Gambar ni dia bukan sekadar just gambar tau. Bila kita tally balik dengan kita akan tengok dalam Qasasul Anbiya, dalam hadis dan juga Quran, memang azab yang menimpa kaum Ad begini. Pada ibu nampak dah kat gambar tu ada api, ada kilat tanda yang warna putih tu, ada yang warna oren macam api tu dan ada yang twister tu. Itulah azab yang kena pada depa menurut Quran dan hadis. Saya tak tahulah AI ni macam mana dia boleh study sampai tahap tu bila kita request gambar kaum Ad punya azab. Bagi saya dia tak simply just ambil mana-mana apa bencana alam masukkan just sebagai hiasan. No. Saya nampak gambar ni pun tak tahulah, mungkin saya berlebihan untuk memuji AI ni. Tapi merisaukan lah macam mana dia boleh keluarkan gambar yang memang align dengan apa dalam Quran dan hadis. Gambaran sajalah. Tapi mungkin kebetulan, mungkin dia memang study sungguh lah. Artificial intelligence ni pun menakutkan juga ni. Okay, kemudian, okay, 3. Angin kencang, gempa bumi dan banjir. Sebenarnya banjir ni adalah teori. Saya akan sampai. Baik, ini saya bagi saya punya thesis statement dulu. Baik. Pelajaran daripada kisah Qum'an ni kita akan sampai lagi lah. Kesombongan, keingkaran dan kesyukuran. Kemudian ini hubungan dengan teknologi hari ini. Kemajuan teknologi, mereka itu telah mencapai teknologi yang moden. Okey, kemudian apa lagi? Ini hikmah lagi saya akan sampai lah. Okey, ini koleksi gambar tinggalan. Ini adalah AI generate. Tapi yang gambar yang tengah ni saya ingat ni original. Cuma dia cantikkan je. Yang tengah ni. Okey, runtuhan kota ni lagi kita akan tengok. Kemudian ini ukiran-ukiran batu dia dan nombor 3 dia gambar penampakan ini. Memang itu digambarkan sebab kota Iram terletak di padang pasir. Di tengah-tengah padang pasir tu ada kota yang membangun. Macam tu. Memang dahsyat lah. Maksud, padang pasir yang luas yang gersang tu, di tengah-tengah itu ada tamadun. Tamadun bermaksud ada jalan raya, ada sistem persekolahan, ada hierarki sosial, ada mobility sosial, ada jaringan, ada politik, ada segala-galanya. Macam mana dia boleh buat teknologi air, perumahan dan sebagainya di tengah-tengah padang pasir yang begitu. Memang dahsyat lah kaum ini. Sebab tu mereka menjadi sombong. Baik, saya okey, sekejap. Okay, jadi saya akan share satu lagi. Saya nak stop share dulu. Mana nak stop share? Saya nak stop sharing pula. Saya masih lagi sharing kan? Belum? Dah kan? Oh, stop sini. Okay, stop share. Okay, baik. Saya kembali dulu. Baik. Okay.
Jadi bila Nabi Hud mendakwah kaum ini, mendakwah mereka, mereka menolak seruan Nabi Hud. Ya. Okey, baik. Jadi apa jadi? Saya nak yang tu. Kita nak bincang tentang perbahasan tentang apa yang jadi kepada mereka ini. Mereka menolak Nabi Hud dengan mereka mengatakan tidak ada yang lebih kuat daripada mereka. Bila Nabi Hud mengatakan Allah lebih perkasa, mereka tak percaya. Sebab mereka tak pernah sakit, mereka tak pernah lemah. Jadi mereka merasakan tak mungkin ada kuasa lain yang lebih kuat daripada mereka. Sebab semua manusia yang ada di sekitar itu pun tak ramai berzaman itulah. Mungkin dalam ratusan ribu orang macam itulah kot, ataupun ribuan orang sahaja. Kalah dengan suku ini. Maka mereka angkuh. Jadi bila jadi begitu para ibu ayah, Nabi Hud berdakwah kepada mereka, mereka tak mau dengar. Okay. Jadi apa berlaku? Allah telah hadirkan kepada mereka, mereka diberikan kekeringan selama 3 tahun. Allah hadirkan kemarau kepada mereka. Kemarau. Suku ni sepatutnya kalau kena kemarau seminggu, sebulan, dia okey ya, sebab dia memang duduk di padang pasir. Sebab tu Allah bagi kepada mereka kemarau yang 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dan itu dicekik oleh krisis kemarau sehingga 3 tahun. Bukan kemarau. Kemarau dan kekeringan. Saya tak pasti maksud kekeringan tu apa. Mungkin hujan memang tak turun lah kot. Desert kan. Cuma mungkin dia ada sistem air, teknologi mereka. Dan Allah uji dengan sistem itu pun tak berfungsi selama 3 tahun. Jadi mereka tak cukup air dan kepanasan yang bersangatan. Masa saya kaji kisah kaum ini, saya terfikir, logik tak kalau kaum ni daripada ada teknologi air conditioner? Ada aircon, tak tahu lah. Sebab mereka, sebab Allah uji mereka dengan panas kan. Mungkin daripada ada elektrik, tak pasti. Baik, sambung lah. Jadi mereka dicekik oleh krisis kepanasan dan kesengsaraan selama 3 tahun. Bila jadi macam tu, Ibn Katsir kata mereka pun segera meminta pertolongan kepada Allah. Cari Allah juga last sekali. Cari Allah juga. Dalam ni sebut mereka percaya Allah. Isu dah kaum Arab Ad ini, mereka percaya Allah. The problem was depa ini tak percaya Allah itu Esa. Sebab tu para ibu ayah, saya boleh bagi satu assurance. Para ibu ayah buka Quran terjemahan, any surah, any kisah Rasul, semua Rasul akan berkata kepada kaum dia, sembahlah Allah yang Esa. Sebab itu adalah main purpose of Rasul diutuskan, ialah untuk memberitahu kaum mereka kembali kepada Allah, kembali mengesakan Allah. Kembali mengesakan Allah. Semua Rasul akan ada ayat itu. Sebab mereka ini kenal Allah. Mestilah kisah tentang Allah mereka tahu dah sejak turun-temurun. Cuma mereka mula mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Jadi bila mereka diuji oleh kepanasan yang bersangatan, mereka ingat kepada Allah. Problemnya apa? Saya baca sikit ya. Setelah keadaan begitu sangat panjang, mereka pun segera meminta kepada Allah agar dibebaskan penderitaan tersebut. Apa jadi? Mereka faham macam mana? Mereka menghantar rombongan untuk mengajukan permohonan di tempat yang dipandang mulia, iaitu di Baitullah. Jadi mereka nak sembah Allah, nak minta kepada Allah, sepatutnya mintalah di mana-mana di mana-mana pun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata kalau bertanya padamu wahai Muhammad, hamba-Ku itu di manakah aku? Aku dekat. Ujibu da'wati da'i idza da'an. Aku akan jawab doa para hamba-Ku. Dalam hadis, itu Quran surah Baqarah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha hayyun karimun. Allah itu tinggi dengan sifat malu dan sifat mulia. Hayyu, dan Allah itu malu. Idza rafa'a abdihi yadihi ilaihi radda safra atau kama qala. Allah sangat malu kalau hamba-hambanya angkat tangan untuk berdoa kepadanya dan dia tidak kabulkan, dan dia tolak dalam keadaan sifar, kosong. Jadi Allah pasti akan beri juga. Either Allah beri apa yang kita minta secara tepat, ataupun Allah akan gantikan dengan yang lain. Tak pasti. Tapi yang for sure, Allah tidak akan membiarkan kita amin dengan sifar, dengan tangan kosong, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Jadi itu keimanan kita. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta. Baik. Tapi suku Ad ini, mereka dah lama meninggalkan Allah, tak kenal Allah, cuma tahu hanya pada nama. Mereka sangka kalau nak minta kepada Allah, kena pergi Mekah saja. Sebab dekat kota Iram ada Tuhan-Tuhan yang lain, berhala-berhala yang lain, mereka anggap Tuhan. Syirik. Ini Tuhan jaga angin, ini Tuhan jaga pokok, ini Tuhan jaga neraka, ini Tuhan jaga syurga, ini Tuhan jaga macam-macam lah. Tetapi Tuhan Allah yang mencipta,
di Mekah. Jadi faham begitu. Jadi bila mereka sengsara nak minta pertolongan pada Allah, mereka perlu hantar rombongan pergi ke Mekah. Okey. Baik, sambung. Jadi mereka okey. Mereka mengutuskan dalam rombongan itu seorang ketua yang bernama Muawiyah bin Bakar. Tak apalah dia bagi nama ketua je lah. Jadi nama pun nama Arab dah. Baik. Selanjutnya Ibn Ishaq menceritakan, ini dalam tarikh Ibn Ishaq menceritakan bahawa kaum Ad mengutuskan 70 orang ke tanah suci untuk memohon supaya diberikan hujan. Ini pun satu perangai juga. Kadang-kadang kita hari ini kita tak percaya kepada doa kita sendiri. Boleh tak kita nak minta tolong orang tolong doakan kita? Boleh. Tapi afdalnya kita doa sendiri. Tapi kalau kita minta tolong orang secara adabnya boleh. Kalau dia tu tuan guru, dia itu asatiza ataupun dia tu orang biasa pun tapi kita dapat dia soleh, kita kata, tolonglah doakan untuk saya. Kita tengok anak-anak kecil yang tak berdosa kan, yang kecil-kecil yang dosa tak ada lagi, kita kata tolonglah doa dekat pak cik, tolonglah doa dekat nenek. Boleh, tak ada masalah. Cuma saya nak beritahu janganlah perbuatan itu menyebabkan kita langsung tak berdoa. Dan kita kena doa. Kemudian selebihnya kita minta orang lain tolong doa, itu biasa. Jadi kita pun sebenarnya kena doa. Jadi hari ini banyak orang, bukanlah banyak, ada segelintir kita menganggap kita ni siapa nak doa, dosa kita banyak, kita nak doa Allah tak pandang, jadi kita suruhlah orang lain doa, kita bagi duit sikit. Saya minta maaf lah, saya kurang sikit dalam bab itu. Saya bukanlah saya nak lawan, tapi bagi saya, kalau saya secara peribadi saya kurang sikit. Kalau kita sendiri nak bagi okey lah, tapi kalau orang menetapkan harga untuk doa, saya minta maaf, saya tak setuju. Saya minta maaf. Kalau kita sendiri nak kata kawan kita nak pergi Mekah, kita bagi dia sikit duit bukan untuk suruh doa. Ini duit for awak untuk belanjakan di Mekah dan Madinah. Lepas tu awak tolong doakan saya lah. Tapi duit ni bukan upah, duit ni just untuk belanja. Saya bagilah dekat kerja-kerja Masjidil Haram tu. Tak apalah. Kan, sedekah. Sebab sedekah juga amalan yang boleh kita bertawasul dengannya untuk mengkabulkan doa. Cuma kita jangan meletakkan harga pada doa. Jangan orang tu offer. Siapa nak doa, kalau nak doa murah rezeki, RM1,000. Doa dapat anak, RM20,000. Daripada RM20,000 doa nak dapat anak, baiklah pergi usaha, pergi hantar buat apa, IVS apa semua tu. Ada komen, saya baca. Ada komen naik. Saya tak dengar audio. Dengar lagi? Dengar Ustaz. Okey. Okey dah. Okey. Ada Fatihah Darwishi tak dengar audio. Mungkin, okey dah kot dah. Okey. Okey, sambung. Kemudian, Okey, suara okey. okey dah. Okey. Boleh ada komen tu relate dengan isu semasa. Saya ingat tadi tu relate dah kot. Sebab kadang-kadang hari ni kita menganggap kita meletakkan harga. Sebab tu orang menggunakan Islam menjual agama, menunggang agama. Walaupun istilah tu pedih dan tak sepatutnya kita guna istilah itu, tapi yalah kadang-kadang realiti tu berlaku. Itu zaman 2015 dulu kot. Saya ingat ada satu isu apa, valid doa dan sebagainya. Itulah kadang-kadang tak tahu. Kita boleh tak bertawasul dalam doa? Boleh, para ibu ayah. Ada Sahih Muslim cerita tentang 3 orang yang masuk gua yang dia, ingat tak cerita itu, hadis sahih. 3 orang lelaki yang masuk ke dalam hutan, kemudian berteduh dekat satu gua, tanah runtuh dan gua tu tertutup. Mereka bertawasul dalam doa mereka. Akhirnya pintu gua tu terbuka. Tawasul itu, tawasul bermaksud apa namanya, wasilah ataupun penghubung antara kita dengan Allah, ada penghubung. Cuma tawasul dalam konsep hadis sahih ialah kita memakai wasilah amalan baik kita. Dalam hadis tersebut, seorang lelaki tu dia kata, saya ni mengutamakan mak ayah saya kan, sampai satu malam tu family saya tak sempat minum. Mak saya sudah tidur, saya tak bagi family saya makan lagi sampai mak ayah saya bangun, bagi mak ayah saya makan dulu, barulah anak saya makan. Kalaulah ada pahala ya Allah daripada amalan itu, ya Allah, bukalah pintu gua ni, terbuka sikit kan. Menarik juga kisah itu. Saya ingat para ibu ayah, mungkin lepas ni kita, sebab kita sebulan 2 kali, mungkin kita dapat selang-seli. Seminggu pertama kisah para rasul, minggu ketiga tu kita nak buat tadabbur kisah-kisah sahih dalam hadis pun boleh juga. Kita nak selang-seli agar mungkin boleh pelbagai kan. Itu cadangan saya lah, para ibu ayah boleh bincang dalam grup nanti. Mungkin ini minggu pertama, minggu ketiga kita buat tadabbur kisah-kisah daripada hadis sahih. Saya ada banyak koleksi kisah-kisah yang sahih daripada hadis yang mungkin kita dapat pendomankan. Baik, sambung. Maka itu tawasul. Okey, baik, sambung. Adapun tawasul dengan orang soleh, boleh kan? Saya ingat tak ada masalah. Cuma ada orang yang menolaknya, tapi bukanlah itu menjadi satu tiket untuk kita tak berdoa langsung. Okey, sambung. Kemudian mereka mengutuskan 70 orang ni pergi ke tanah suci. Mereka berangkat bersama Muawiyah tadi itu ke Mekah.
Okay? Lalu mereka singgah di luar Mekah dan tinggal di sana selama sebulan. Ke perjalanan itu macam itulah. Okay? Sambil meminum khamar. Cerita panjang lah. Okay? Lalu sepanjang mereka di sana, mereka makin lupa apa tujuan mereka diutuskan tu. Kenapa bangsa apa nama ni ini hantar mereka pergi 70 orang ni suruh pergi berdoa, tapi mereka dah hanyut ralik sampai di Mekah. Sebelum masuk ke Mekah, ini pun menarik juga, mereka minum khamar itu bukan di Mekah, di sempadan nak masuk Mekah. Sebab mereka faham tanah haram ialah tak boleh buat kesalahan. Walaupun mereka itu syirik, itu pun mereka tahu akan kesucian tanah suci. Kata orang jahiliah pada ibu ayah nak. Orang jahiliah dulu kalau nak membunuh, ni zaman sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka nak melakukan dosa pembunuhan, nak menumpahkan darah yang tak elok ni, mereka akan bawa musuh mereka keluar sempadan Mekah, bunuh di situ, baru masuk dalam balik. Itu orang jahiliah, Abu Jahal, Abu semua ni. Itu pun mereka tahu menghormati tanah haram. Kalau hari ini kita pergi Mekah buat konten yang merepek-repek, kita lebih teruk daripada orang jahiliah lah. Tapi kasar lah bahasa saya ni, tapi itulah. Kita lebih teruk daripada Abu Jahal lah kalau macam tu. Sebab orang jahiliah pun tahu memuliakan tanah haram. Termasuk dengan kaum Ad ini. Ini Arab klasik, Arab kuno. Pun tahu masuk Mekah jangan buat kerosakan dah. Mereka ni dalam ni sebut mereka ni duduk di luar pinggiran Mekah. Mereka ni berfoya-foya, minum arak, semua tu lah. 70 orang yang diharapkan ni. Ini pun mesej juga kadang-kadang orang yang kita trusted dia, kita bagi dia amount of money, kita percaya kepada dia untuk buat satu perkara yang baik untuk kita, tapi di belakang kita dia tak buat macam tu. Pun ada juga, cuma kita tak boleh menuduh lah, tapi nak beritahu ada golongan yang macam tu. Sedangkan 70 orang ni adalah apa? They were the best. Dia pun yang terbaik. Antara semua orang itu, 70 orang ni antara yang paling soleh. Paling soleh pun level tu. Soleh, tapi bila dia dah keluar daripada sempadan, dah cop pasport, dia telah lupa diri. Baik. Tak, nak tanya. Ya, ya. Bukankah Mekah tu hanya mula selepas Ibrahim hantar Hajar ke sana? Masa dia hantar Hajar, Mekah tu kosong. Jadi Nabi Hud ni sebelum Nabi Ibrahim. Jadi ada orang di Mekah. Okay. Tidak. Mekah sudah bermula sejak zaman Nabi Adam. Perbincangan itu dia muncul zaman Nabi Ibrahim nanti, tapi Adam Kaabah dah ada. Saya jawab terus lah. Sebenarnya Kaabah dah ada sejak zaman Nabi Adam. Teori dia adalah Nabi Adam yang, sebab ni ada hadis sahih, Abu Zar Al-Ghifari juga tanya Rasulullah, siapa yang buat masjid pertama dalam dunia, masjid apa? Maka Nabi SAW mengatakan Masjidil Haram, Kaabah. Kemudian masjid kedua, Nabi mengatakan Masjid Al-Aqsa. Jarak antara pembinaan kedua-duanya adalah 40 tahun. Maka masa tu timbul teori dalam kalangan ahli sirah, siapa yang buat Masjidil Haram? Kalau Nabi Ibrahim yang buat Masjid Al-Aqsa 40 tahun, adakah Nabi Ibrahim yang buat Masjid Al-Aqsa juga? Tapi ada perbincangan zaman Nabi Nuh kan dah ada dah Kaabah, dan Nabi Ibrahim masa dia sampai dekat Mekah itu, Kaabah memang tak ada, tapi Bakkah, tapak Kaabah dah ada. Ringkas, kita akan sampai nanti. The point is adalah Mekah itu telah ada dan telah pun dimakmurkan sejak zaman Nabi Adam lagi. Cuma bila zaman Nabi Ibrahim, towards merentah zaman, dia makin sunyi sampai tidak ada ketamadunan dah. Nabi Ibrahim hidupkan semula. Okey. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, kedua-duanya Nabi Adam yang buat. Cuma Masjidil Haram Nabi Ibrahim bina semula, Masjidil Aqsa Nabi Sulaiman bina semula. Begitu. Okey? Baik. Sebab jarak 40 tahun itu menunjukkan Nabi Adam yang buat kedua-duanya. Okay? Yang first, yang yang invent lah yang buat. Baik. Maka para ibu ayah, ini riwayat yang dibawakan oleh Ibn Katsir. Mungkin zaman itu memang Allah tunjukkan direct kot. Zaman sekarang mungkin Allah tak tunjukkan betul direct. Walaupun ada juga, cuma zaman dulu dia memang direct terus tunjuk. Bila mana mereka duduk kat sana, mereka pun dah habis sebulan mereka telah jadi begitu. Mereka tersedar akan tujuan kepergian mereka ke sana, lalu mereka terus pergi ke tanah suci. Okay? Dalam ramai-ramai itu ada seorang lelaki yang bernama Qail bin Inas. Qail bin Inas ni bukan ketua adalah Muawiyah. Semua berdoa, tapi Allah perlihatkan kepada beberapa orang, iaitu ketika mereka berdoa, Allah menampakkan 3 jenis awan. Awan yang berwarna putih, merah dan hitam. Kepada siapa? Kepada Qail bin Inas. Dia yang Allah buka hijab bagi nampak. Baik.
Ya. Kemudian dia terdengar suara kemudian terdengar suara dari langit menyeru, pilihlah untuk dirimu sendiri dan juga untuk kaummu dari 3 awan tersebut. Nah, pilih. Maka jawab Qail bin Inas, aku memilih awan hitam kerana ia paling banyak mengandungi air. Yalah, kalau ikut logiknya, ada awan warna putih, ada awan warna hitam dan ada awan warna merah. Putih mungkin kosong, mungkin udara. Merah mungkin kepanasan. Hitam ni dalam orang Penang cakap pokok hujan lah, penuh dengan air lah, full of water. Jadi Qail bin Inas berdoa, saya pilih awan hitam. Okey. Baik. Kemudian terdengar suara daripada langit menyeru. Dalam ni dia tak sebut suara siapa. Dia cuma mengatakan penyeru, mungkin malaikat lah. Sekali lagi saya bagi disclaimer, ini ialah zaman Arab kuno. Zaman ini memang Allah tunjuk direct. Jadi tak peliklah cerita ini. Kalau zaman sekarang berlaku macam ni, mungkin kita perlukan kajian yang lebih mendalam. Tapi zaman itu, zaman kuno memang tak pelik untuk Allah tunjuk direct yang macam tu. Kita dah pernah melalui hadis minggu lepas, 2 minggu lepas kan, iaitu anak-anak Nabi Adam bertemu dengan malaikat maut kan. Jadi tak peliklah zaman itu. Okey. Baik. Jadi terdengar suara daripada langit menyeru, kamu telah pun memilih Abu yang membuat kaum Ad tidak tertinggal seorang pun, baik yang kecil mahupun yang tua. Okay, maka awan hitam tersebut bergerak daripada tempat yang Qail bin Inas tengok tu menuju ke perkampungan ataupun kota Iram yang barangkali terletak dekat Yaman ataupun Oman tersebut. Okay, baik. Sambung. Jadi Allah semua dalam Quran. Surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ni juga ialah perkampungan ataupun kota mereka. Al-Ahqaf disebutkan dalam Quran. Okey, saya sambung lah. Allah sebut dalam Quran, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Bila mana mereka melihat awan telah sampai, awan hitam yang dipilih oleh Qail bin Inas tadi tu bergerak, dalam bahasa Penang kita cakap puput. Puput dia tengah mai ke arah kota Iram ni. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil. Tengok awan tu duk main daripada seronok. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka mereka mengatakan inilah awan yang mumtiruna. Matar, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Maknanya doa 70 orang tadi tu telah pun makbul. Awan yang kita tunggu-tunggu telah pun sampai. Dia pun seronok. Nah, tapi kata Allah, bal huwa mastajaltum bih. Kata Allah, sebenarnya yang mereka tak tahu itu bukannya rahmat, itu derita, itulah azab yang mereka sendiri minta sebelumnya. Dia pun yang kata kepada Nabi Hud sebelumnya, bring it on. Dia kata kepada Nabi Hud, kalau betul Allah Esa sahaja, Tuhan yang tak berkuasa, dan awak betul utusan Allah, dan Allah suruh sembah Allah satu saja, kami semua tak kuat, Tuhan semua tak kuat, datangkan azab Allah. Dia pun minta. Jadi betul Allah cakap, inilah azab yang mereka minta. Rihun fiha azabun alim. Angin yang di dalamnya ada azab yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Baik. Dalam ini menyebutkan, dalam Qasasul Anbiya menyebutkan, orang yang pertama sekali menyaksikan apa yang terkandung dalam awan tersebut ialah seorang sekali saya ulang. Orang yang pertama sekali menyaksikan apa yang terkandung dalam awan tersebut dan mengetahui bahawa awan hitam itu sesungguhnya bukan rahmat yang ada air, tetapi ia adalah satu benda yang lain, satu gumpalan pusaran angin. Dia ialah seorang wanita daripada kaum Ad yang namanya adalah Fahda. Maknanya contoh dia macam ni, dia nampak awan tu bergerak datang, depa telah berkumpul ramai-ramai. Ini pun menarik, nak relate dengan zaman sekarang kan. Bila mana azab tu tengah sampai, depa ni bertebaran ni, depa pergi berkumpul ramai-ramai, tunggu nak bagi awan tu sampai, nak hujan, nak mandi sama-sama lah. Dalam depa tunggu ramai-ramai tu, seorang perempuan ni out of tu kalau happy macam tu, tiba-tiba dia tengok, dia jerit. Dalam ni kita histeria. Ya. Ketika hal itu nampak jelas oleh Fahda, dia pun menjerit histeria sehingga pengsan. Orang semua tak faham, orang semua tengah happy. Apa yang sedang sampai histeria ni? Awan tu tak turun gambar lagi, awan tu bergerak mai duduk atas kepala depa dah. Okay? Bila tersedar, orang bertanya kepada dia, apakah gerangan yang kamu lihat, wahai Fahda?
Hang tengok apa sampai pingsan ni? Maka jawab Fahadah, aku melihat pusaran angin yang di dalam awan hitam itu. Yang di dalamnya terdapat gelojok api. Sementara di hadapan awan itu terdapat beberapa orang yang sedang menarik awan itu. Maknanya Allah buka hijab dia. Dia nampak apa apa realiti sebenar awan itu. Yang kita sangkakan rahmat, kita sangkakan air, rupanya adalah api. Kita sangkakan benda itu ialah rahmat kepada kita, rupanya dia adalah bala kepada kita. Macam hidup kita sekarang lah. Kadang-kadang yang Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak ni para ibu ayah. Kita sangka itu nikmat. Sedangkan ia ialah ujian kepada kita. Sebab tu orang katakan ujian susah lagi baik daripada ujian senang. Sebab kalau ujian susah kita akan cari Allah. Ujian senang takut kita melupakan Allah. Kadang-kadang kita dapat satu-satu kedudukan tu kita sangka ia adalah satu hadiah. Sedangkan itu mungkin musibah untuk kita. Ha? Kita dapat 1 juta misalnya. Kita sangka ini adalah aku seronok ini adalah hadiah. Memang hadiah. Tapi barangkali hadiah tersebut menyebabkan kita makin jauh daripada Allah. Sebab tu kita kena insafi betul-betul dengan nikmat dan kurniaan yang telah Allah berikan kepada kita. Hadis Nabi SAW mengatakan ni'matan maghbun fihima kathirun minan nas as-sihah wal faragh. 2 nikmat yang sering menipu manusia. Nikmat sihat dan nikmat lapang. Dia sihat dan dia lapang. Tapi yalah, duit ni pun penting juga. Bukanlah kata oh kalau macam tu tak payahlah cari kerja, tak payahlah kumpul duit, tak payahlah jadi kaya. Tak betul juga. Duit ni pun penting, susah. Saya share sikit lah. Minggu ni tu para ibu ayah, saya susah. Bukan saya, sekolah lah. Saya buat program sekolah. Saya bertugas dekat SABK. SABK ni ialah sekolah menengah agama kerajaan. Tetapi dia, para ibu ayah tahu kan, dia sekolah agama rakyat yang kerajaan ambil. Itu zaman Pak Lah punya polisi kan. Dijadikan SABK. Means cikgu SABK ialah cikgu kerajaan. Saya government servant. Tetapi fasiliti dan prasarana sekolah itu ialah on our own lah. Kami kena cari sendiri. Itu yang orang salah faham. Orang anggap kami ni sekolah kerajaan. Betul. Cikgu gaji kerajaan. Tapi semua perjalanan sekolah kami kena cari sendiri. Tapi duit PCG subjek dapat. Cuma duit ni untuk lettery, untuk meja, kerusi, program, loker, katil, macam itulah susah. Problem adalah apa? Dilema saya kaunselor sekolah. Kita nak minta bantuan zakat susah, nak buat program susah sebab dia berkata, alah awak sekolah kerajaan, awak sekolah kerajaan. Baru ni saya buat program. Ujung bulan ni sepatutnya saya buat budak SPM saya. Budak saya susah-susah. Saya sekolah Tasik Junjur. Kalau ibu ayah datang ke Penang, saya jemput datang sekolah saya. Sekolah saya sangat susah. Orang cakap kerajaan tapi susah. Sebab kami nak minta bantuan, kami tertengah-tengah. Nak pergi zakat, tak boleh cakap kami kerajaan. Nak pergi PPD, SPU semua tu, PPD dipakai utamakan SMK dan SMK. Kami akan dapat ihsan daripada mereka. Saya minta maaf lah, saya tershare sikit. Imo. Susah. Jadi bila saya dah deal dengan hotel Seri Malaysia nak buat budak-budak SPM ni pergi study kat sana last lah untuk final punya lab untuk SPM. Seronok lah budak-budak tu happy. First time saya nak buat pergi situ. Saya dah rangkum kerangka kertas kerja, dah ada bajet semua siap. Tiba-tiba main hujung-hujung minggu lepas, adalah beberapa sekatan tu tak cukup. Ya Allah, sedih lah saya rasa kan. Ya Allah, awak dah jadi macam ni kan. Kesian budak-budak tu dah seronok nak pergi dah. Tiba-tiba jadi macam ni. Benda orang tak faham. Orang ingat kita ni sekolah kerajaan still nak minta bantuan lagi. Oh, susah lah. Ceduk berkedudukan tu sangat susah. Betul saya katakan kalau kita senang, kita kaya senang. Kalau saya ni kaya senang. Saya minta bantuan, saya bagi duit saya ya kan, selesai. Nak tengok budak-budak tu happy. Sebab sekolah saya ni sekolah dalam kampung. Sekolah kami setahun 3-4 kali banjir. Tapi siapa nak turun tengok? Sebab orang anggap macam alah sekolah kerajaan. Itu nasib saya. Tak apalah. Luahan. Sampai sekarang tak selesai lagi masalah saya ni. Tak apalah, saya doa pada Allah tawakal, adalah jalan keluar tu. Sambung. Maka tuan-tuan, bila awan itu sampai, Fahadah ni nampak Allah perlihatkan kepada dia. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalaulah kamu semua tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Banyak benda yang telah Allah buka kepada Rasulullah yang Rasulullah tahu yang kita tak tahu. Ustaz, line tak okey ke Ustaz? Ustaz dah freezing Ustaz. Ya, Ustaz dah freeze. Ustaz keluar balik dulu ke? Tapi Ustaz masih in.
Assalamualaikum Ustaz. Betul. I call dia kejap. Habis ke malam ni? Ustaz tak sadar tu kot. Saya masih ada ke? Baru. Tadi freezing saja. Oh, okey, okey. Okey balik ya. Okey ya. Baik. Sambung. Maka mereka tak percaya kata-kata Fahda ni. Okay. So mereka teruskan berhibur di bawah itu sampai hari yang ditetapkan Allah, awan tersebut menurunkan angin yang sangat dahsyat. Ini saya nak relate dengan zaman sekarang kan, tadi ada kita punya ni minta relate dengan zaman sekarang. Itulah yang sedang Allah atur dekat Palestin sekarang. Saya mungkin salah, tapi ini adalah teori seorang lelaki ni. Saya cerita sikit lah. Beberapa tahun lepas saya diundang berceramah dekat sekolah Tunah Bakti di Sungai Besi. Masa tu saya rapat dengan Datin Fauziah Ramli. Umi dia adalah ibu kepada tu Menteri Komunikasi tu, Fahmi apa? Faiz ke Fahmi betul. Itulah Menteri Komunikasi kita tu kan. Mak dia. Datin Umi ni dia orang yang ni lah, dia orang NGO yang kuat lah. Suami dia bekas benda tu bos besar Filter. Tak apalah, saya rapat dengan dia. Jadi dia banyak bawa saya ni masuk ke sekolah-sekolah penjara-penjara untuk motivate orang. Jadi saya ceramah kat satu sekolah Tunas Bakti di Sungai Besi tu. Kemudian ada seorang datuk ni, saya tak pastilah, tapi dia datuk, tapi saya tak tahu lah jawatan dia apa. Dia macam kementerian apa pun saya tak ingat, tapi dia macam one of KSU macam tu lah. Saya sembang dengan dia masa buka puasa, masa tu malam buka puasa. 2015 macam tu. Dia kata, saya Ustaz, apa Israel dengan Palestin ni macam mana? Dia tanya saya kan. Saya cerita lah. Kemudian dia kata, saya ada teori yang berbeza. Dia kata macam tu. Ni orang kritikal ni macam para ibu ayah lah ni. I have different theory, dia kata. Saya ada teori yang berbeza, dia kata. Dia kata, bagi saya, orang Israel ni bila dia datang mencuri tanah Palestin, dia duduk di situ, ia adalah satu perancangan Allah. Masa saya dengar tu, saya dah macam hati, apa ni cakap macam ni kan? Kita tengah geram sikit Palestin, kita emo sikit bab ni. Dia kata, bukankah Yahudi itu euforia seluruh dunia, di Eropah, di situ, di sini. Kemudian Allah takdirkan Holocaust, kemudian tahun 48 mereka ramai-ramai masuk ke Palestin walaupun cara haram. Mereka bunuh orang Islam, berlaku Nakbah tahun 48. Tapi Ustaz, bukankah itu adalah proses untuk Allah kumpulkan mereka? So one day bila Allah nak azab mereka, sekali bagi, boom, habis semua Yahudi. Dia membuka mata saya juga. Dia cakap macam tu kan. Make sense lah kan. Cuma hati saya jawab balik dalam hati lah. Saya tak lawas. Saya cakap, tapi kalau Allah nak azab mereka, Allah tak perlu susah-susah kumpulkan mereka pun. Allah boleh azab saja mereka di mana-mana. Cuma saya tak tolak lah teori itu. Itu adalah teori yang mungkin dia optimis. Dia tak malah nak dia sedih sangat kan. Mungkin perancangan Allah yang kita tak tahu. Macam kisah inilah. Allah kumpulkan mereka di satu tempat. Mereka sangka mereka berseronok di bawah hawa tu nak menari-nari, nak main hujan. Rupanya senang cerita, Allah kumpulkan mereka untuk mereka kena seketui. Sebab apa? Sebab Allah nak menyelamatkan kaum Nabi Hud yang lain, yang beberapa puluh orang yang beriman tu. Macam kes Nabi Nuh. Allah kumpulkan orang beriman atas kapal. Dalam kes Nabi Hud, Allah kumpulkan yang tak beriman dekat bukit tu, bawah awan tu, untuk kena azab. Yang beriman duduk di rumah okey je. Mungkin lah. Okay? Kalau kita nak relate dengan zaman sekarang. Jadi, Datuk ni kata, saya tak tahulah, ingat masih hidup kot, dia muda lagi, dia dalam 60-an masa tu. Dia kata, bagi saya itu adalah proses untuk Allah kumpulkan orang Yahudi di seluruh dunia, duduk di satu tempat agar Allah binasakan mereka serentak nanti. Saya dengar teori dia, saya rasa meremang, tapi yes, make sense. Baik, tak apa. Sebab mereka wayamkurullah. Mereka merancang, Allah pun merancang. Wallahu khairul makirin, perancangan Allah yang terbaik. Baik, sambung. Maka apa yang jadi? Okay. Imam Ibn Ishaq menceritakan bahawasanya Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman tak terasa apa. Angin tersebut pukul selama 8 malam 7 hari non-stop. Angin tu 8 malam 7 hari non-stop. Tetapi para pengikut Nabi Hud tidak terkena apa-apa, melainkan bila angin itu kena pada mereka, terasa segar dan nyaman di kulit mereka.
Tetapi angin tersebut, oh ni menarik para ibu ayah, poin ini penting. Tetapi awan yang mengandungi angin tersebut merupakan bahaya yang terus mengancam dan memburu yang tidak beriman itu kemanapun mereka bersembunyi dan lari. Tidak tertinggal seorang pun. Maknanya Allah buat angin tu, dia macam ada GPS. Dia akan kejar orang yang tak beriman. Dia menyorok dalam gua yang mana pun. Sebab rumah dia kan kukuh-kukuh. Akan binasa. Menarik ibu ayah. Sebab apa? Nanti kita akan sampai bab Nabi Lut alaihissalam. Allah sebut, batu yang Allah kirimkan daripada neraka nak rejam kau Nabi Lut itu. Allah kata, dekat batu tu dah ada nama dah. Nama setiap seorang yang akan dibinasakan tu. Dan batu itu akan bergerak cari owner dia. Macam ICBMS lah, Intercontinental Ballistic Missile kan. Dia ada GPS. Dia ada set. Dia akan cari orang tu. Oh, tuan-tuan. Ini sama angin itu. Baik. Okey, sambung. Boleh ada masa lagi kan? Lagi 10 minit je ni. Okey lagi. Jadi kita akan buka pada Boleh lagi Ustaz, tak apa. Boleh lagi ya? Baik. Boleh lagi. Okey. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Haqqah. Okey. Maka kamu akan melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka itu tunggul-tunggul pokok kurma yang telah lapuk dan kosong. Kata Allah dalam surah Al-Haqqah juga, Allah menimpakan angin tersebut kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Bukan saya sebut, bukan Ibnu Katsir sebut, Allah sebut. Angin tersebut 8 malam 7 hari. Bermaksud dia bermula malam lah. Saya faham macam tu lah kan. Bila 8 malam 7 hari bermaksud angin tu starting on malam. Baik. 7 Rihun. malam 8 hari. 7 7 malam malam 8 hari. 7 malam. Oh, silap satu kali. Bermaksud bermula siang lah. Bermula siang. Baik. 7 malam 8 hari. Betul. Saya silap. Baik. Maka okey. Kaum Ad pertama ini, sebab kaum Ad ada dua ribu ya. Kaum Ad ada dua. Kaum Ad ini kaum Ad yang pertama. Kaum Ad yang kedua ialah Saki-Baki yang beriman ini meneruskan anak cucu mereka nanti pada zaman Nabi Ismail kita akan jumpa kaum Ad lagi. Sebab tu takut orang keliru. Kaum Ad yang kena ni adalah kaum Ad pertama. Itu yang tak beriman tu. Okey. Macam orang jahiliah. Jahiliah pun ada dua lah ibu ayah. Dan jahiliah pun ada dua. Satu jahiliyatul ula, jahiliah yang awal. Itu pada zaman Nabi Syis. Baik. Jahiliah yang kedua adalah pada zaman Nabi sebelum Rasulullah SAW. Iaitu sejak runtuhnya empangan Ma'rib sampai terutusnya Rasulullah. Baik. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud serta beberapa imam yang lain, yang dimaksudkan oleh Allah dengan perkataan rihun sara-sara. Allah katakan dalam surah, Allah sebut dalam surah Al-Qamar, inna arsalna alaihim rihan sara-sara fi yaumin nakasin mustamir. Rihun sara-sara, angin yang sor-sor. Apa maksud angin sor-sor? Angin sor-sor bahasa Arab maksudnya ialah angin yang sejuk. Sebab tu dalam gambar tadi yang saya suruh para ibu ayah tengok tu, ada angin warna putih, ada kilat warna putih, ada warna merah. Sebab mereka ni terkena angin yang terlalu sejuk yang berhembus dengan sangat kencang. Mereka ni duduk di padang pasir. Okey, baik. Kemudian mereka ini kata Allah seperti tunggul kurma yang telah mati. Kata Ibnu Katsir, maksudnya kerana apa? Mereka ini ibarat pokok kurma yang tidak ada buah atas tu. Dia batang macam batang pokok kelapa tu. Yang atas dia tak ada dah. Yang dah kulup lah. Baik. Kulup. Saya tak tahu kan. Yang atas tu tak ada dah kan. Kata Ibnu Katsir, ini disebabkan kerana angin tersebut datang menyambar setiap seorang. Macam tadi sebut, dia pergi cari setiap seorang. Lalu membawa mereka itu terbang naik ke udara. Kemudian dihempaskan dalam keadaan terjungkir. Kepalanya terlebih dahulu kena tanah sehingga terpisah dari tubuhnya. Maka tertinggal hanyalah badan tanpa kepala. Para ibu ayah, Quran real mukjizat. Orang akan bertanya tau, macam mana ni Ustaz? Kalau betul lah angin itu seperti mana tafsir mengatakan mereka ni ditolak naik ke atas, kemudian jatuh dalam keadaan kepala dulu menjunam, jatuh ke bawah, patah kepala putus sampai tahap kata Allah mayat-mayat mereka bergelimpangan dalam keadaan kepala dan badan terputus. Doesn't make sense lah di sudut sains, sebab kalau dia jatuh macam tu pun dia takkan terputus. Dia akan patah lah tengkuk dia kan. Kepala tak tercabut. Kalau kita nak ambil perspektif sains lah kan. Dalam ni kok ada doktor. Ya. Kan kalau ikut logik macam tu lah, dia takkan tercabut, putus. Dia mungkin akan patah tengkuk dia, tapi kepala still there.
Sebab itulah Allah kata rihun soro-soro. Sebelum kena itu dia kena angin yang terlalu sejuk. Jadi saya faham istilahnya adalah apa? Beku. Bila beku, ais dia akan patah kan? Patah tercabut. So maybe dia kena sejuk kau-kau sampai jadi ais, naik ke langit, jatuh balik, bila dia patah dia akan putus. Sebab dia beku. Macam kalau jari kita kena ais beku, kita kepok dia boleh patah kan? Macam tu. Saya faham begitu. Nah, itu Quran power lah. Sebab dia kau ni kena yang sejuk, kena yang panas. Okay, bila dia kena macam tu, 7 malam 8 hari ini, uh, nahas ini menimpa mereka terus menerus tanpa berhenti walaupun sejenak. Okay, baik. Sikit lagi. Ustaz, minta maaf Ustaz. Ya, Apa yang saya tanya ni Al-Qamar ni ayat berapa tentang angin sejuk ni? Al-Qamar angin sejuk. Bukan. Rihun Sawdul 18. Al-Qamar ayat 19. Kat dalam ni lah. Cuba tengok. 19 ya. Betul tak? Betul. 1922. Kalau nanti ada tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lain, cuba selalunya dia akan cerita. Rihun soro-soro tu maknanya apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan rihun soro-soro ialah angin yang sangat sejuk yang berhembus dengan kelautan yang sangat kencang dan sangat dahsyat. Ibnu Ya. Katsir, kan? Saya tak tahu tafsir lain, okey, tapi kataan itu. Sebab Angin rihun, sejuk yang kencang. sebab para ibu ayah cuba tengok dalam surah Az-Zariyat ayat 41 Allah kata apa? Wa fi adin iz arsalna alaihimur rihal aqim. Dua, satu rihun soro-soro, satu rihul aqim. Jadi kata ulama, rihul aqim ialah angin yang membinasakan, yang tidak menerbangkan serbuk sari, iaitu mungkin pendebungaan lah kot. Angin yang tidak ada manfaat lah. Okay? Angin yang panas disebutkan dalam ni. Okay? Jadi dia ialah satu gabungan antara angin yang sangat sejuk dan angin yang sangat panas. Saya tak tahu macam mana orang. Tapi itu ialah azab yang kena pada kaum yang angkuh ni. Okay? Baik. Okay, baik lagi. Sikit lagi. Azab itu berupa angin yang sangat sejuk yang berhembus sangat kencang dan menghempaskan mereka berlangsung selama 7 malam 8 hari secara straight terus-menerus hingga tidak seorang pun mereka yang tertinggal. Bahkan angin itu terus mengejar mereka di manapun mereka berada, sekalipun di celah-celah gunung dan gua, sampai berjaya memporak-perandakan dan membinasakan mereka semua. Okay, baik. Okay, sikit lagi. Okay, mereka semua. Bukan hanya itu, rumah-rumah tempat tinggal mereka dan benteng-benteng yang mereka bina dengan kukuh dan megah itu hancur berkeping-keping. Okay? Ini kerana sumpahan mereka. Bila mana mereka mengatakan, Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lagi kuat daripada kami? Jadi Allah ajak dia apa? I am stronger than you all lah. Allah nak ajak kita yang tu lah. Baik. Okay. Okay. Lalu Allah mengirimkan kejahatan bara api yang melumatkan mereka. Okay? Sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama. Okay? Kemudian Ayat Zariyat kata sampai hancur, sampai dia seperti debu, meremput semuanya. Okey. Okey, menarik. Ibn Abi Hatim menceritakan, Ibn Hatim ni tokoh ulama besar hadis. Dia quote satu-satu ulama sampai Ibnu Umar mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, ini hadis mauquf. Hadis marfu'. Nabi mengatakan Allah tidak membukakan jalan menuju kaum Ad bagi angin yang membinasakan mereka, melainkan hanyalah seperti dibesar lubang cincin. Maknanya sepower-power angin yang kena pada kaum Ad itu, Allah cuma buka pintu angin besar cincinnya. Hadis ini saya jumpa dalam banyak yang lain, dalam ayat lain. Bukan hadis ini saja, hadis yang lain pun Nabi ulang banyak kali. Azab yang kena pada kaum Ad itu, sepower-power angin tu, lubang angin di situ saya tak tahu macam mana, kita tak tahu. Serahkan pada Allah. Cuma lubang punca angin tu besar cincin yang Nabi kata. Menebarkan kedahsyatan sedahsyat itu. Bayangkan betapa agungnya kerajaan Allah. Tu yang nak beritahu kan. Seteruk-teruk kaum Ad kena, tak efek pun kerajaan Allah. Tak ada susah pun kerajaan Allah. Nak azab, tak ada masalah pun. Besar cincin yang Nabi kata. Hanya level tu saja portion yang digunakan. Macam tu lah bahasa kasar, bahasa orang awam ni kan. Dah kena sedahsyat itu. Okey, besar cincinnya. Okey. Okey. Lagi. Kemudian
kata dalam ni saya tanya tadi, mereka ini terkena gabungan yang angin yang sejuk dan angin yang panas. Disebabkan uh, apa yang mereka minta sebelumnya lah. Baik. Okey, saya nak share sikit satu lagi. Sekejap. Okey, saya nak share yang share screen ini. Tapi ni ibu ayah boleh dapatkan juga ni. Ni saya just YouTube saja. Feet almost as impressive as the treasury itself. They realized that Ini if pakai they ni, divert the punya. water, they allow the water to Panjang ni spread saya out sikit-sikit, to a bigger Tengok motor surface, depa. and this reduced its speed tremendously. It worked perfectly. So perfectly, Bellwald can't improve on this design. Today, a team is repairing this ancient was so great. Bellwald believed the treasury at the same. Ini maksud saya tadi tu. Bukan dia buat bukit, buat rumah atas bukit, tapi bukit itu dia transform jadi rumah dan istana. Okay? Same time. In fact, scholars now believe the grand tombs, the city center, and the water systems, most of the ancient city of Petra, were built within 100 years. Cuma dia jadi clash dalam kalangan ahli sirah. Orang putih ni dia datang dengan beberapa teori lain. Dia keluarkan dengan idea Babylon lah, Petra apa semua tu. Tak apalah, kita bukan bahas yang tu. Cuma ciri-ciri yang disebutkan dalam Quran itu ada pada video ini. Jom saya nak pergi yang tu. Sebab tu mungkin owner video ni dia letak people of art kot. Tapi memang orang putih kaji tau. City of Iram City ni disebutkan sebagai the Atlantis of the Sand, the lost city of Iram. Kalau tuan-tuan nak carilah. Years Tengok around ciri the dia. birth of Jesus. The entire hydraulic Tapi saya skip tau, panjang sangat. infrastructure of Petra was built following one master plan. So just how much water did that system provide? Back in San Jose, Charles Ortloff is figuring that out. These are the main supplies of water from all of the cisterns, all the dams. Ortloff has mapped every water feature he and other archaeologists have discovered. 8 springs for fresh drinking water, over 100 Ya, and 1 integrated ini water. teknologi water system dia. Saya nak tunjuk fotonya. To transform Petra into a desert oasis. Desert Oasis. Evidence of that water surplus is being found right next to the Great Temple, in a large open terrace. It was named by early explorers as the Marketplace. So when Leanne Vidal began digging here in 1998, that's what she expected. Because it had been called a marketplace, I came in prepared to excavate a market. But as she began digging, at 8 feet deep, she discovered waterproof cement. So we knew that we had something containing water, something deep. Her team excavated further and discovered a subterranean structure. We have the southwest corner here, and directly to the north is the northwest corner. Vidal located all 4 corners to discover overall dimensions of 140 by 80 feet, nearly the size of an Olympic swimming pool. Vidal concludes the marketplace was in fact a huge ornamental pool complex, including an island pavilion and a garden on a terrace below. You can imagine below us this large pool of water and then a green garden with date palm trees and flowers. Itu foto dia. This is something that is for showing off. Throughout the city center, archaeologists are finding other decorative water features, like fountains and a canal running beside a colonnaded street. It's really conspicuous consumption of this precious resource, water, in this desert environment. Conspicuous consumption of water in the middle of a desert? Mountains. Oasis City must have made a powerful impression. Ini yang saya kagum tu, macam mana bukit tu dijadikan macam ni kan. Dia ukir bukit tu.
Petra's luxurious Okay lah, saya tutup lah. Kelam. Dah Ustaz. Cukup dengan Okay, stop. Have you ever seen the magic glasses that can see clearly without glasses? tak This tak glass tak stop. Okay, saya dah stop. Itu yang sempat saya cari tadi lah. Saya tak sempat nak cari banyak. Dan ini saya punya first try lah nak cari, nak tunjuk kepada ibu ayah. Saya yakin dalam ni ramai para ibu ayah orang yang mungkin berkemampuan, yang mungkin dah telah sampai ke tempat-tempat yang macam ni, mungkin boleh betulkan lah kalau saya silap kat mana-mana kan. Ni saya Dekat Petra lah tu Ustaz. itulah mungkin orang putih pun sebenarnya mereka sedang mencari juga kota Iram ni. Sebab tu baru pagi tadi sejujurnya lah, bila saya bila saya dah bincang dengan Aunty Noriah kan, saya nak catat tentang Nabi Hud, then saya dah study yang ni, kemudian saya fikir saya kena start search ada resource lah kan. So saya cuba cari yang orang putih punya. Rupanya memang the searching of Iram, the lost Iram city ni memang wujud dalam kalangan mereka, bahkan dalam National Geographic pun ada. Cuma yang menarik tu mereka juga menamakan Iram itu. Itu yang saya best tu. Kenapa dia pun sebut Iram? Sebab Quran sebut Iram Mazatil Imad. Di kota Iram. Jadi mungkin dalam Bible sebut Iram juga, saya tak pasti. Tapi antara gelaran kepada kota Iram ialah satu the lost city of Iram, ataupun the stone city of Iram. Tapi gelaran yang paling terkenal ialah the Atlantis of the Sand. Tapi itulah yang saya timbulkan tadi tu. Macam mana mereka boleh bertahan di tengah padang pasir dengan ketemodenan begitu. Dalam video tadi menjelaskan. Cuma video tadi dia bercampur aduk lah, dia punya footage tu. Tapi itulah gambaran dia, iaitu dia ada water system dan sebagainya. Itu sedikit sebanyak gambaran dia. Tapi yang pasti video tadi tu adalah actual footage punya lah, bukan grafik yang dibuat-buat. Dan ciri kaum Ad memang macam tu. Mereka bukan membuat rumah di atas bukit, tetapi mereka tebuk bukit dijadikan rumah. Itu kehebatan dan kekuatan yang ada Ustaz, pada nak, kaum nak Ad. tanya, Ya, adakah dia sama dengan Madain Saleh? Lain kan? menarik. Madain Saleh. Mhm. Sebenarnya ciri itu lebih kurang. Saya nak catat Structure pun dia kan? nanti dia tak surprise pula. Betul menarik saya. Sebenarnya kaum Samud ini adalah kaum yang datang selepas kaum Ad. Oh ya, Allah semua. yang sama, Ya, cuma ya. azab kepada mereka ni lain sikit. Sebab tu tadi sebenarnya saya janji dengan Aunty Noriah tadi, malam ni saya cuba nak combine dua Nabi kan, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Tapi bila saya dapat banyak dapatan Nabi Hud dengan kaum Ad ni, saya ingat tak lelah saya kena asingkan juga. So mungkin next month kita akan cerita tentang Nabi Saleh. Terima kasih banyak Aunty. Memang betul ciri mereka sama di sudut kehebatan teknologi pembinaan itu. Cuma yang membezakan mereka ialah bagaimana mereka terkena azab. Pun menarik tau kisah Nabi Soleh, sebab kisah Nabi Saleh ni dia lebih kepada politik. Bagaimana mereka nak menjatuhkan Nabi Soleh politically. Yang kisah Nabi Hud ni mereka macam kaum yang jabar, yang ajak lawan, ajak fight saja. Tapi kaum Nabi Saleh ni, kaum Samud ni depa main politik. Jadi dia more tu yang itulah perbincangan tu bulan depan insya-Allah. Walaupun ciri mereka sama, tapi ciri kehancuran mereka sedikit berbeza. Sekarang pukul 10.08. Saya ingat setelah selesai dalam bab pembentangan ini, mungkin kita boleh buka kepada perbincangan lah. Boleh? Okey, silakan. Ustaz, saya nak mula. Kaum Ad ni kan, bukankah dia orang ni besar-besar macam giant? Baik. Jadi mungkin itu yang membolehkan mereka membuat pahat gunung, bukit, buat rumah untuk kediaman. Kan? Okey. Dalam Qasasul Anbiya ni tadi saya sebut sikit, cuma saya tak tekan kan. Memang ada pendapat yang mengatakan mereka ni saiz besar. Sebab itu kalau para ibu ayah buka YouTube Indonesia punya video-video punya konten, mereka mengatakan kaum Ad ini adalah kaum giant. Okey, yalah mungkin zaman dulu orang besar-besar kan. Itu yang ada mitos gergasi itu Ustaz. Cuma saya pula secara peribadi, bagi saya mereka besar, tapi tidaklah terlalu besar sebab kalau kita lihat di sudut sizing, nisbah, rumah-rumah mereka pun tidaklah macam ni. Saya bagi teori saya, mereka besar tapi tidaklah macam besar gila-gila. Mungkin dia
tinggi sikit daripada kita, tetapi dia ada, saya cakap macam mana, bahasa utara cakap riang. Riang ni apa bahasa KL? Kekuatan. Kekuatan. Tenaga. Tenaga orang kata riang ni lagi sedap sebut riang. Terjemah. Dia nak tepat dengan riang tu apa? Tapi kekuatan lah tenaga. Dia kuat. Walaupun bagi saya, minta maaf lah, saya mungkin berbeza. Tapi saya sokong daripada dia besar. Tapi mungkin bukan giant tinggi besar. Sebab kalau kita lihat rumah di istana mereka tinggalan tadi tu tidaklah terlalu besar. Memanglah besar, tapi nak digambarkan dengan ratio badan mereka, kalau mereka giant gila-gila besar tinggi dan mereka ni kaya dan hebat, mereka takkan buat rumah yang memang saiz kepala mereka. Betul ya? Selogiknya mereka, kalau itu tinggi mereka, takkan mereka nak buat rumah level-level ceiling dengan kepala mereka. Sedangkan mereka tu kaya dan hebat, mesti mereka buat ceiling lagi tinggi. So mungkin mereka ni besar daripada kita lah. Cuma tidaklah digambarkan, sebab nanti para ibu ayah akan cari dekat YouTube konten video-video Indonesia. Dia gambarkan di sudut grafik memang giant lah. Tinggi ni, saya ingat tinggi bangunan 3 tingkat. Saya ingat bukan macam tu lah kot. Maybe besar daripada kita lah, kuat daripada kita. Cuma tidaklah segiant itu. Sebab buktinya, secara bukti depan mata kita ialah binaan-binaan mereka yang runtuh itu. Tidaklah, kalau mereka tinggi 3 tingkat, takkan mereka nak buat rumah mereka pun tinggi 3 tingkat juga. Mesti je tinggi lagi tinggi kan. So, bagi saya mereka besar. Tapi yang paling besar ialah tenaga, dan ini banyak orang terlepas pandang. Saya juga terlepas pandang tadi. Teknologi pendidikan mereka. How come mereka boleh buat binaan yang begitu tepat di sudut sin, cos, tan kan? Matematik kita belajar yang tu kan. Binaan tangent apa semua tu. Tepat, dia punya ukuran dia punya bahan dia, mungkin itu pun fizik lah kot kan. Bahan-bahan binaan dia sampai dia kukuh sampai hari ni. Kita buat sekolah pun hari ni buat lagi 5 tahun dah retak dah. Dia kukuh. Kemudian dia punya matematik dia, how dia boleh buat sistem water aqueduct dia tu, saluran air dia tu. Kemudian macam mana dia boleh datangkan air, pressure yang dia pakai, pump apa ataupun teknologi apa. Bagi saya matematik, sebab kaum ini tak jauh dengan Nabi Idris. Bapak matematik ni Saya orang nak cakap macam tu. mungkin lah. Maksudnya ilmu Nabi Idris tu masih lagi banyak. Dekat dengan mereka. Sebab bagi saya, itu yang saya juga terlepas pandang. Ramai yang terlepas pandang ilmu matematik dan ilmu pembinaan itu. Power lah. Power. Sebab tu kita kena hantar anak-anak kita belajar kontraktor tapi versi Islam. Kita boleh kaji kenapa jadi macam tu kan. Itu Tak, mungkin dia orang ni mungkin rendah sedikit daripada Nabi Adam, tak kan? Nabi Adam berapa puluh setahun? betul. Mungkin dia rendah sikit lah. Dan Mungkin. lepas berapa ratus tahun kan, rendah sikit. Dan satu lagi saya nak tanya, selalunya kalau kita cakap pasal Nabi-Nabi ni, kita ada 4 orang Nabi berbangsa Arab. 4 orang je. Kan? Nabi Muhammad, Hud, Saleh, Shu'aib dan Betul, 4 orang. okey 4. Tapi what about Nabi Ismail? Nabi Ismail dah cakap dah tadi, dia bukan original. Bukan tak original. Oh, original. this one is yang kuno punya. Dia bercampur. Nabi Ismail, dia ialah Arab musta'ribah. Maksudnya dia bukan original, dia kahwin dengan perempuan original Arab. Walaupun Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail, tetapi Nabi Ismail tu dia adalah the one yang first yang kahwin dengan orang Arab original, Bani Jurhum. Jurhum ni yang saya sebut tadi tu antara Bani yang awal sejak zaman kaum Ad ni dia dah ada dah. Bani Jurhum ni Tapi Nabi Ismail bukan Arab kuno lah. Musta'ribah. Dan dia bukan Arab pun. Yes, dia bukan Arab. Nabi Ismail bukan Arab. Nabi Ismail bukan Arab. Yes, bukan Arab. Tapi dia anak Hajar. Hajar bukan ke Dia Egyptian. Arab pada Fir'aun? Tak, dia bukan Arab original, bukan. Sebab dia anak Nabi Ibrahim. Yalah, kan Ibrahim kahwin dengan Hajar yang dihadiahkan oleh Fir'aun kepada Sarah. Hajar is Egyptian kan? Egyptian. Hajar. Hajar slave kan? Hajar bukan Egyptian. Dia ialah satu bangsa lain Arab. jadikan hamba. Di Mesir. Cuma nanti di bangsa apa? Allah Ta'ala alam. Cuma nanti kita akan sampai lah. Saya bukan ingat semua. Tapi yang pasti dia bukan Egyptian. Tapi dalam buku ni disebut Hajar ni dia ada perbahasan teori. Ada yang mengatakan dia hamba di situ. Hamba Fir'aun. Dia memang hamba, tapi dia adalah keturunan raja. Ya. Di sebuah suku yang lain, tapi dia bukan Egyptian. Ustaz, bukan Egyptian dia
kaum Kipti. Kaum Kipti Kipti, ke Egyptian kaum Kipti ke Kipti. bukan? Kipti is a religion lah. Bukan, dia bukan Kipti. Kipti adalah Egyptian lah kan? Ya, Kipti is a Egyptian. religion. Tak, Egyptian bangsa Bangsa Egypt. Kipti tu Egypt lah. Egyptian tu Kipti lah. Macam Kan? Malaysia Malay, begitu. Egyptian dia Kipti. Kipti, Coptic ya, Coptic. Oh, Atau I dia see. Ya. Catholic kan? Christian. Bukan bangsa, dia bukan religion, dia bangsa. So, Bangsa Kipti. sama macam Jadi Nabi, bangsa Kipti. Nabi Yusuf Bani Israel, tetapi bila dia dah duduk dekat Mesir, orang dah anggap dia macam Kipti, padahal dia bukan Kipti pun. Macam itulah, tapi kita akan sampai dah perbahasan tu nanti. Cuma yang pasti, yes, Nabi Ismail bukan Arab. Itu confirm lah. Ya ke? Saya baca tu kata Hajar tu hamba abdi Fir'aun yang berbangsa Arab dihadiahkan kepada Sarah. Sarah suruh Ibrahim kahwin dengan dia sebab tak ada anak. Tu dapat Ismail tu. Ya, maksud saya Nabi Ismail tu bukan Arab. Bukan, Nabi Ismail tu dia bukan Arab. Hajar tu mungkin kita akan pergi kepada teori lagi lah ke depan ni, sebab yang pasti Hajar bukan Egyptian. Mungkin macam dia Arab. Cuma Ismail tu dia bukan Arab. Sebab Nabi Ibrahim bukan Arab. Tapi anak Hajar. Tapi dia Hajar Arab. Dia mix lah kalau macam tu. Dia bukan Arab lah. Ya, memang mix. Itu sebab Ismail bukan tu ya, bukan. Dia bukan Arab lah. Sebab kita tak boleh. Sebab macam ni Arab tapi bukan Ori. Bukan original. Yes, sebab saya kena tegaskan begini, sebab hadis yang menyebutkan itu adalah hadis sahih. So kita memang tak boleh dengan hadis sahih ni kita tak boleh nak macam tu. Bila Nabi kata 4 is 4 Arab. Cuma mungkin kita boleh kata Nabi dia tu kalau Arab dia mix. So dia bukan mix. Arab. Dia macam tu. Mak Arab tapi Ibrahim bukan Arab. Contoh kan saya bagi macam ni, saya bagi paling mudah kan. Dalam Quran tadi sebut azab yang kena kepada kaum Nabi Hud ini 8 apa tadi? Dia terlepas. 8 hari 7 malam kan? 7 hari 7 hari 8 hari 7 malam. 7 hari 8 malam. 8 hari 7 malam. Itu adalah ayat Quran kan? Itu adalah hari ayat lebih Quran. pada malam. Itu adalah ayat Quran. So saya nak bagi tahu, even orang cakap saya ingat bukan 8 hari dah, saya ingat mungkin dalam 9 hari setengah. Itu pun dah dikira salah. Sebab bila dia ada teks yang directly sebut dengan by angka, tu kita kena ikut. Macam itulah konsep yang macam tadi juga. Kalau ada 4 orang, yes 4 orang. Cuma mungkin yang lebih. Macam itulah. Ustaz, confirm Ustaz, dalam Bible ada mention pasal Iram. Oh, sebut Iram. Memang Ada diorang Iram. That's the reason why diorang search. okay. Okay. Iram. Cuma lagi satu Ustaz kan. Ada hadis yang mengatakan bahawa Nabi Adam 60 hasta dan selepasnya pada dia tidak ada orang yang lebih daripada dia. Dia semuanya akan berkecil. Jadi taklah kemungkinan sebab kalau Ad tu datang lepas Adam dah berapa generation, cannot be more than 60 hasta. That mean itulah kalau dia nak giant pun dia cannot be more than 60 hasta lah. betul lah. Dan sekarang pun kita dapat lihat, sekarang pun macam kita boleh nampak kan, anak-anak kita pun makan macam makin kecil kan. Memang lagi kecil. Makin lama makin kecil kan, tak tahulah kan. Sebab dulu saya ingat kalau sekolah menengah dah bermisai, dah nampak garang. Sekarang sekolah menengah, form 5 pun macam budak je. Tak tahulah sebab saya dah besar, saya nampak macam tu kan. Tapi dulu pun saya sekolah rendah, saya tengok budak-budak form 3 pun dah rasa besar. Sekarang tengok saya dah jadi cikgu, saya tengok budak form 5 pun nampak macam budak-budak je. Mungkin sebab saya dah tua, ataupun mungkin memang perbezaan zaman lah kot. Orang dulu kan 14 tahun dah kahwin dah kan, setengah. Ustaz nak tanya sikit lah. Kalau kita tengok cara orang kaum Ad ni, cara dia dengan melawan dia tak mau mengikut Nabi Hud ni. Dia nampak dia macam ada ala-ala macam kesombongan tadi kan. Kesombongan dia dan dia lagi pandai. Apa lagi tadi, ada 3 tadi kan yang Ustaz sebut tadi. Dia nampak macam refleksi of betul-betul orang Israel. Kan orang Israel ni mana mahu dengar kata apa semua kan. Macam dia lah yang berkuasa apa semua, nak tunjukkan kekuasaan dia tu. Jadi apa pengajaran yang sebenarnya untuk kita ni daripada kaum Ad ni, Ustaz? Yang pertamanya saya ingat untuk
point kaum Ad ni tentang kesombongan lah. Tentang kesombongan. Sebab kaum Ad ni disebutkan dalam sirah, dia pun memang kaum yang kuat dan tak pernah diuji dengan sakit. Jadi itu yang menyebabkan dia menjadi sombong dan dia kuat. Dan dia rasa dia boleh buat apa saja. Yalah, gunung pun dia boleh shapekan jadi rumah. Pengajaran dia kita jangan sombong lah. Tu je ingat. Ya, ataupun Yang tak one thing, kenapa dia tak diuji oleh Allah? Macam Allah memang dah takdirkan dia orang ni tak boleh ke? Tak boleh bukan, apa dia? bagi saya nanti, itulah ujian dia. Ujian dia adalah dia tak diuji. Itu ujian dia. Oh. Ya. I see. Istidraj kan? Macam Dajjal lah. Macam Dia istidraj. dapat ujian. Mana saya Takut sebab tertekan. tak diuji langsung kan? Takut. Tak diuji langsung kan? Takut demam. Itu yang demam pun tak ada. Pandai makin pandai. Jadi bila kita demam kan kita Allah kan. Bila kita tak demam langsung. Macam orang kebanyakan orang kafir lah. Allah bagi je rezeki mewah-mewah semua kan. Hidup pandai senang aja. Tak macam kita kan, banyak yang nampak susah nak hidup apa semua. So macam dari awal lah Allah dah tak suka mereka ke macam mana? Soalan bodoh ni Ustaz. Soalan tu saya pernah tanya lecturer saya dekat UAE dulu. Lecturer ni orang Iraq. Dia cakap kalau orang kafir itu dia dah ada chances untuk dapat seruan sebab hidayah milik Allah. Cuma chances seruan itu dia dengar saja. Maksudnya dia duduk dekat kawasan-kawasan yang bertamadun. Maksudnya dia tidak ada alasan lah. Dia bukan duduk dekat tempat orang asli, bukan. Maksudnya dia boleh saja nak seek for the truth tu dia boleh, tapi dia still tak terima Islam. Tapi dia baik. Ini jawapan lecturer saya. Dia bukan Quran hadis lah. Dia teori dia. Tapi dia baik. So kata syarah saya ni, dia cakap Allah akan membalas kebaikan dia di dunia. Sebab tu dia dapat segala kekayaan, segala kemewahan, segala kesihatan tu. Tapi itu teori dia saya lah. Jawapan dia saya lah, pendapat dia. Sebab tu orang dia begitu. Tak tahu lah saya dalam bab hidayah ni susah lah. Bab hidayah milik Allah. Sebab banyak rahsia Allah yang kita tak tahu. Kadang-kadang kan sampai ada perbahasan, adakah orang kafir di dunia itu adalah kafir di akhirat? Sebab kita tak tahu apa dalam hati dia. Kita menilai zahir dia. Hati dia kita tak tahu. Barangkali dalam dia seek for the truth. Barangkali dalam hati dia percaya Allah itu, Tuhan itu Esa, cuma dia tak kenal siapa. Mungkin perbahasan dimensi kafir dunia dan kafir akhirat pun sebenarnya para anti ada. Memang dibahaskan oleh ulama. Iaitu orang yang dilihat sebagai kafir atas dunia, rupanya di akhirat tidak begitu. Dia ada rahsia. Dia dengan Tuhan yang dipercaya ultimate truth, Esa, Almighty, tapi dia tak tahu siapa. Tapi dia percaya the oneness of God tu. Tapi dia tak ada hidayah. Tapi dia tak tahu nak pergi ke mana. Dia tak tahu yang rupanya kena mengucap. Dia tak tahu. Seruan tu tak sampai kepada dia. Ataupun kita tak dakwah. Tapi dia believe on Almighty God. Tapi dia tak tahu apa nak buat. Saya akan bagi nak bagi macam mana? Ada hadis iaitu Zaid, ingat tak Zaid? Sa'id bin Zaid, Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini, minta maaf saya cerita, dia bapa kepada Sa'id bin Zaid, lelaki yang Saidina Umar tampak tu, adik ipar Saidina Umar tu. Kan? Bapa dia Zaid bin Amr ini lelaki yang dia kata aku tahu Allah Tuhan itu Esa, tapi aku tak tahu nak buat macam mana, nak semayang macam mana, nak cari siapa, aku tak tahu, tapi I believe in the oneness of God. Ada hadis itu. Perbincangan itu ada dalam Syiar A'lamin Nubala. Dan yang menariknya, Zaid itu dia dah jumpa Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah dah. Para ibu ayah, saya akan ceritakan hadis ni minggu depan dekat surau Taman KTC. Nanti ada record dalam Abang Jeff. Nanti mungkin saya boleh share nanti. Saya akan cerita. Cuma Zaid ni dia dah jumpa Rasulullah dah. Dia siap sembang Rasulullah. Dia yang cerita kat Rasulullah, wahai Muhammad, aku tak percaya Tuhan-Tuhan orang jahiliah ni. Aku tahu Tuhan itu Esa satu, tapi aku tak tahu aku nak kena buat apa. Aku semayang macam mana, nak tak tahu. Sampai satu hari dalam hadis tersebut dia pergi sujud kepala dekat tanah. Itu pun sebab out of fitrah. Dia rasa aku perlu letak kepala dekat tanah. Sujud kan, tapi bukan disuruh, bukan dijumpa ayat Quran, tak ada. Rasulullah dah ada, cuma Rasulullah belum jadi nabi. Masa tu. Yang menarik, saya ada jumpa ramai orang yang datang melawat ke Masjid Putra sebab saya MTG kat situ. Memang banyak orang kafir yang dia percaya ada Tuhan tapi tak ada nama, dia tak tahu macam mana nak semayang atau connect dengan Tuhan tu. Tapi dia tahu dia ada Tuhan yang buat dia. Setengah-setengah orang Jepun datang masuk masjid tu terus sujud.
So kita orang ajar dia how to sujud, kenapa sujud and all that. Hmm. Saja secara dakwah. Ramai macam tu. Ada satu lagi soalan Ustaz. Ya, ya. Rombongan 70 orang tu apa jadi? Dia orang kena juga bala tu ke tidak Ustaz? Oh, lemak. Saya tak pasti. Dan yang pingsan tu. Setakat yang saya baca tadi tu sampai dah habis bab tu dia tak sebut pula. Saya pun tak terfikir pula nak cari tu. Terima kasih tak sebut Dia tak sebut. Dia habis macam tu je. Saya tak pasti tu. Saya takut nak rekod kan, tapi saya tak pasti. Jalan tak boleh. Mungkin saya boleh cari depan ni. 70 orang tu kan? Yalah. Tak saya cari. Dia ke sempat dia masih di Mekah ke ataupun dah sampai ke Yaman, tak tahu masa bala tu turun kan. Okey, jawapan paling selamat saya kan? Okey, jawapan selamat. Saya ingat sebab Ibnu Katsir pun dia ambil riwayat ni daripada Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ambil daripada Israeli riwayat. Saya ingat mungkin dia pun tak jumpa. Itu menarik juga. Manhaj Ibn Katsir ni memang kita akan jumpa beberapa contoh tergantung. Mungkin sebab Ibn Katsir pun tak jumpa, so dia tak masukkan. Saya pun ikut sama dia lah. Lagi satu pahaman saya lah tadi kan, yang bila Ustaz cakap tadi, kuatnya dibaling balik angin tu jatuh ke bawah, macam dia kata laksana apa ni, pokok apa? Pokok kurma yang dah tak ada bukan rambut, daun-daun pelepah-pelepah dia tegak aja kan. Adakah dia orang ni mati kepala terbenam dan badan dia tercacak tinggi ke atas macam pokok-pokok? Dalam ni sebut bergelempangan di tanah ataupun dia tegak-tegak macam tu. Dalam ni sebut kata dia bergelimpangan, kepala dekat tempat lain, badan kat tempat lain. Oh, itu ya. Tapi dia sebut macam pokok kurma. Pokok kurma tak ada kepala. Itu yang saya cakap, dia kepala tu tercabut. Ya. Maksudnya dia tekat ni ya. Kalau kita tengok taufan di Amerika sekarang yang banyak tu, memang boleh pecah, boleh putus kepala. Apa ni, kreatif macam matchboxes, balik terbalik semua, pelanting-pelanting. Rumah pun. Jadi saya saya try untuk berteori lah, sebab saya ingat kalau dia, sebab dia cakap dalam ni, dalam tafsir dia cakap Rihun Sosoro ni dia terangkat, dia jatuh balik terpacik kepala dulu, so dia putus. Saya macam fikir kalau dia boleh putus, alas lah dia terkena benda-benda tajam, boleh putus lah kan. So mungkin sebab dia sejuk, dia dah beku, so dia senang putus. Mungkin, tapi itu teori saya lah kan? Betul. Kalau frozen stuff, kalau dia jadi brittle, senang pecah. Sebab itu Quran sebut cakap dia putus kan. Sebab kalau dia jatuh kepala dulu, dia mungkin akan patah leher, tapi dia tak putus kan. Kalau dia normal macam ni kan. Wallahu ta'ala alam lah. Macam tu. Ada lagi soalan? Kita 8.30 kita berhenti lah. 8.30, 10.30. Ada lagi? Silakan. Ustaz, Ya saya. macam mana nak bantu Ustaz dengan cerita Ustaz tadi tu, budak-budak sekolah tu? Oh, Allahuakbar. Saya minta maaf lah para ibu ayah sekalian. Sebenarnya saya cerita bukanlah saya nak minta bantuan. Saya nak share saya punya emosi sebab seminggu ni saya stres sangat itu. Saya minta maaf lah kalau mungkin boleh Ustaz. Mungkin boleh share dengan Aunty Nora kot. Dah postpone lah benda tu. Tak boleh Jangan postpone lah. Sebab saya dah lock dengan Malaysia. Saya cerita betul lah, dia punya kos dalam 12,000. Saya dah janji dah dengan budak-budak tu, sebab budak-budak SPM kan, budak-budak kampung, memang anak-anak orang susah semua tu. Ada juga anak-anak cikgu. Maksudnya yang saya janji dengan budak-budak susah. Yang budak-budak ni dia boleh bayar sendiri. Yang budak-budak yang susah ni kan. Sebenarnya cukup dah. Cuma di penghujung minggu lepas tu dia ada isu tentang tak boleh digunakan duit kecemerlangan itu untuk bayar macam ni. Dia hanya boleh digunakan untuk print paper saja. Dia birokrasi punya kerana. Duit itu ada tapi tak boleh. Sedangkan sebelum ni boleh. Mungkin sekarang dia lebih strict. Dan itu dia kata kerana birokrasi kan. Geram lah juga saya. Bukan kita menipu pun. Kita just gunakan untuk program SPM. Tak boleh. Jadi sekarang ni sangkut dalam beberapa ribu lah. Amount betul dia adalah 5,000 lebih. Tapi saya memang saya dah usahakan. Saya minta kawan-kawan dia, kita pakat-pakat cari, usahakan semua tu. Kita usaha lah, insyaAllah. Saya yakin ada jalan. Cuma saya punya yang saya share tadi tu sebab saya rasa macam down lah. Macam jadi macam ni kan. Tu ya. Bukanlah niat nak naik pun. Saya sedih kerana birokrasi tu.
Sekarang ni kan kat sekolah, para ibu yang mungkin tahu, kami nak beli sekecil-kecil benda kena 3 quotation. Isu dia adalah tak semua kedai nak bagi 3 quotation. Even saya nak beli marker pun dekat kedai kena 3 quotation. Siapa nak buat 3 quotation? Kedai yang berlainan. So saya beli duit sendiri. Bila beli duit sendiri, bila audit dia marah pula kenapa tak guna duit. Tapi kedai mana nak bagi? Unless benda tu besar-besar. Kalau contoh kita nak sewa bas, logik dia 3 quotation. Tapi kalau nak beli duster, nak beli kertas maju, itu isu kerana birokrasi. Niat dia baik, tapi kesan dia. Kalau benda tu juta-juta, yes. Kalau benda kecil-kecil, macam sekolah saya kecil saja, saya nak beli benda kecil-kecil. Lepas tu kadang-kadang saya memang tak pernah ambil di PCG tu, tapi kena marah pula. Kerana dia tu. Apalah yang buat polisi macam tu, limitkan lah. Limitkan Patutnya amount tu, kalau amount tu certain kecil, amount dan minta quotation. kan? Then below that amount, no need That quotation. amount boleh. Mm-mm. Bayangkan saya nak tempah poster program. Poster dalam RM60 saja. Saya tak boleh ambil duit tu simply macam tu. Saya kena cari 3 kedai yang berlainan, dia kena keluarkan quotation. Kedai ni A, kedai B, kedai C. So saya kena pilih yang paling rendah, submit dekat Kerani. So dia kena keluarkan invoice semua tu. Jadi panjang proses dia. Hanya untuk RM60 punya poster. Jadi macam tu. Itu antara benda-benda yang bagi saya memang sakit hati lah kadang-kadang. Niat tu baik kalau projek tu juta-juta. Tapi kesan kepada kami kecil-kecil ni. Yang kami kadang kami tak guna apa pakai duit sendiri je kan. Tapi bila tak guna kena marah pula. Jadi macam tu. Itu isu dia. Tapi kes tadi macam tu lah. Duit tu ada tapi tak boleh digunakan untuk program. Kena gunakan untuk print paper sahaja. Untuk print modul sahaja. Kadang-kadang print modul dah ada duit lain lah macam tu. Itu masalah. Jadi duit tu akan freeze macam tu je lah. Sebenarnya bagi saya Malaysia tak miskin. Tapi kita pengurusan itu. Bukan saya kata tentang kerajaan politik lah. Ini tak beda sejak dulu lagi lah. Bukan kerajaan sekarang saja. Dia memang bukan salah kerajaan lah. Mungkin kerana birokrasi kita ni kan. Mungkin daripada niat baik. Cuma kita tak boleh faham semua orang dan semua situasi kan. Gitulah. Tapi tentang soalan tadi itu mungkin boleh Aunty Norah bagi nombor saya kan? Boleh insyaAllah. Mudah-mudahan. Tapi saya tak minta dah. Tapi kalau ni boleh lah insyaAllah lah. Kurang lah sikit saya punya bebanan tu kan. Okay, terima kasih. Bila nak pergi tu Ustaz? 25 Oktober ni. Hari depan. 25, 26, 27. Sambil dah settle dah. Dah settle di sudut duit booking tu dah bayar dah. Kalau kita derma tu Ustaz nak terima? Ya. Kalau kami sumbang Ustaz nak terima? Itu yang saya takut tu. Saya takut macam okey macam ni. Kalau betul lah para aunty ada yang sebahagiannya nak zakat boleh sebab budak-budak kan. Saya boleh keluarkan surat sekolah. Nak membuktikan yang saya ni tak mau ambil untuk diri sendiri. Untuk sekolah. Saya boleh keluarkan surat sekolah. Nanti saya share kat aunty. Surat dengan kertas kerja program tu. Nak bukti lah. Saya takut lah babak ni. Wallahi saya memang takut. Saya tak nak buat benda ni. Tapi kalau betul dia buat melalui Kak Noria. Nanti saya bagi nombor saya kat aunty kan. Mungkin aunty boleh. Saya hantar dokumen tu dekat aunty. Mungkin aunty boleh share dalam grup ni kan. Itu dokumen program saya tu lah. Mata kerja tu, program tu, detail dia apa. Apa isu dia. Dan surat pengesahan kat sekolah yang saya tak kerik cerita ni. Macam tu. Macam tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada lagi? Tak ada lagi soalan ni tentang apa tadi? Kisah para Anbiya ni, kisah Nabi Hud ni. Ada lagi ya? Tak ada lagi, kita stop di sini je lah Ustaz. Kita tutup kuliah kita dengan tasbih kepada Ustaz. Satu lagi cadangan saya tadi tu mungkin para ibu ayah boleh pertimbangkan lah. Mungkin kalau para ibu ayah nak stay on 2 minggu berturut-turut sambungan kisah Nabi pun boleh. Cuma kita akan cepat habis lah. Ataupun kita nak selang-seli. Minggu pertama adalah Anbiya. Minggu ketiga saya nak cadangkan kisah-kisah daripada hadis sahih. Ada banyak. Saya cadangkan tapi jangan ikut saya tau. Bincang dulu. Okay, insyaAllah. Cadangan saya tu. Okay. Kisah hadis sahih lah satu. Kita plan buat sebab ada request minta tambah kelas Ustaz. Jadi kita cuba buat 1 minggu kelainan sikit lah. Yang minggu yang kedua dengan minggu yang pertama dan ketiga ni para Anbiya. Dan minggu yang keempat kita masuk mungkin hari kita kena pilih lah. Mungkin bukan hari Jumaat. Kok saya pula tak ada. Tak apalah kita bincang dulu. Dan saya cek dulu. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين واهدنا في رياض العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak-banyak para ibu ayah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Noh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Noh. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Okay. Ustaz. Terima kasih Nuria. Yang follower Ustaz pun ada kat sini ni sekali malam ni. Okey. Saya Okay. ada meeting ya.